Walau apapun yang berlaku, laluan Kuala Lumpur adalah satu-satunya yang tidak boleh kita lepaskan, kata Isabella, seorang pramugari senior dengan nada serius di dalam bilik mesyuarat yang tenang. Tetapi itu hanyalah satu laluan antara bangsa biasa. Apa yang menjadikannya begitu istimewa? Tanya Amy, seorang pendatang baru dengan wajah penuh keliru. Pramugari senior yang lain saling bertukar senyuman yang penuh makna. Ia bukan sesuatu yang boleh digambarkan dengan kata-kata. Sebaik sahaja Anda mengalaminya sendiri, Anda pasti akan berubah. Ini adalah laluan istimewa yang menjadi rebutan semua profesional penerbangan untuk bertugas. Mengapakah hanya penerbangan ke Malaysia yang begitu dihargai? Mari kita lihat bersama. Amy Thompson menyertai sebuah syarikat penerbangan global setelah melalui proses pemilihan yang sangat ketat. Dia akhirnya berjaya mencapai impiannya untuk menjadi pramugari laluan antarabangsa. Namun, realiti ternyata jauh lebih perit daripada yang dibayangkannya. Tuan, sila tukar peranti elektronik Anda ke mod penerbangan. Amy mengingatkan dengan sopan kepada seorang penumpang lelaki muda yang asyik dengan telefon pintarnya. Namun, pesanan itu seolah-olah tidak didengari. Maaf, untuk persiapan berlepas, sila tukar ke mod penerbangan. Lelaki itu mendongak, menjelingnya sekilas, mendecit, lalu mematikan skrinnya. Ya, saya tahu. Cerewet betul. Reaksi dingin seperti ini adalah lumrah di laluan antarabangsa yang membawa penumpang dari pelbagai latar belakang budaya. Geseran akibat perbezaan budaya tidak pernah berhenti. Dalam penerbangan dari New York ke Paris yang dikendalikan Amy, tidak lama selepas berlepas, kedengaran suara-suara rasa tidak puas hati di sana-sini. Selimut ini terlalu nipis. Pilihan film terlalu sedikit. Kopi ini sudah sejuk. Orang sebelah ini mengambil ruang tempat letak tangan saya. Walau dalam apa jua keadaan, Amy tetap mengekalkan senyuman. Tetapi di dalam hatinya, semangatnya terhakis sedikit demi sedikit. Pekerjaan di awan biru yang disangkanya glamor rupa-rupanya sangat mencabar fisikal dan mental. Mungkin kerja ini tidak sesuai untuk saya, bisik Amy dengan wajah kepenatan ketika kembali ke kawasan rehat kru. Maria, seorang senior, menegurnya dengan lembut. Adakah Anda oke? Jangan terlalu memaksa diri. Hari ini nampaknya sangat memenatkan bagi Anda. Terima kasih, Maria. Tetapi saya berasa saya mungkin tidak berbakat untuk bekerja di langit. Maria memberikan senyuman yang hangat. Semua orang berpikir begitu pada mulanya. Saya juga sama. Dulu, saya menangis setiap hari di dalam kereta semasa pulang ke rumah. Dia berhenti seketika, matanya memandang jauh ke hadapan, memancarkan rasa nostalgia dan emosi yang istimewa. Lalu, apa yang berlaku? Tanya Amy. Segala-galanya berubah selepas saya mengalami laluan Malaysia. Perspektif saya, pemikiran saya, dan yang paling penting, hati saya. Amy memiringkan kepalanya. Sejak menyertai syarikat, dia sering mendengar rakan sekerja bercakap tentang laluan Malaysia. Para senior selalu bercakap tentang laluan itu dengan riak wajah yang khas. Mengapa laluan Malaysia begitu istimewa? Secara khusus, apa bezanya dengan laluan lain? Maria menjawab dengan penuh rahasia. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak kira betapa terperincinya saya menerangkan. Anda tidak akan faham sehingga Anda mengalaminya sendiri. Amy merasa bingung. Dalam latihan syarikat penerbangan, ciri-ciri setiap laluan dijelaskan dengan terperinci. Laluan Eropah mementingkan ketepatan masa. Laluan Timur Tengah memerlukan etika budaya, manakala laluan Amerika Selatan memerlukan layanan yang bersemangat. Hanya laluan Malaysia yang diperkatakan seolah-olah ia sebuah organisasi rahsia yang hanya boleh difahami melalui pengalaman pribadi. Adakah ia perkhidmatan yang istimewa? Atau penumpangnya berbeza? Maria menggelengkan kepalanya perlahan. Ia bukan sesuatu yang boleh dijelaskan dengan mudah. Namun, jika ada taklimat untuk penerbangan Kuala Lumpur nanti, cubalah sertai. Mungkin Anda akan menemui beberapa petunjuk. Atas cadangan Maria, Amy mengangguk perlahan. Hatinya dipenuhi perasaan ingin tahu dan sedikit keresahan. Malam itu Amy membuka komputer ribanya dan mencari, kenapa laluan Malaysia begitu istimewa bagi pramugari? Namun dia tidak menemui sebarang petunjuk tentang keistimewaan yang dibicarakan rakan sekerjanya. Seolah-olah tiada siapa yang mahu, atau mungkin tiada siapa yang mampu menggambarkannya dengan kata-kata. Dia juga bertanya dalam kumpulan media sosial komuniti penerbangan, tetapi jawaban yang diterima adalah sama. Hanya boleh dialami sendiri. Ada kehangatan yang tidak terungkap, ia adalah laluan yang akan mengubah falsafah hidup Anda. Amy mengeluh. Bunyinya seperti kelab misteri. Tetapi jika ramai yang berkata demikian, mungkin memang ada sesuatu yang istimewa.
Penerbangan seterusnya adalah laluan domestik pendek dari Los Angeles ke Chicago, tetapi ia menjadi pengalaman paling pahit dalam kerjayanya. Di dalam kabin, masalah berlaku di mana-mana. Penumpang bertengkar kerana mahu menukar tempat duduk, berebut ruang bagasi, dan ada yang mengabaikan peraturan keselamatan dengan terus menggunakan telefon. Maaf tuan, demi keselamatan Anda, sila pakai tali pinggang keledar. Seorang penumpang yang kelihatan seperti ahli perniagaan memandangnya dengan pandangan dingin. Apa tugas kamu sebenarnya? Bukankah untuk melayan pelanggan? Tidak bolehkah kamu bertolak ansur sedikit? Peraturan sekecil ini pun mahu diperbesarkan. Kata-kata itu benar-benar melukakan hatinya. Ini demi keselamatan, mengapa mereka tidak faham, fikirnya. Selepas penerbangan tamat, ketua pramugari Kate bertanya dengan bimbang, "Adakah Anda oke? Hari ini memang sangat mencabar. Mengapa ia begitu menyakitkan? Saya memberikan layanan sepenuh hati, tetapi seolah-olah tiada siapa yang menghormati kerja kami." Kate menjawab dengan tenang, "Kerja ini memang ada kalanya bertemu dengan orang yang tidak munasabah, tetapi tidak semua laluan begitu." Dia berhenti seketika, lalu menyambung dengan riak wajah bermakna, "Jika ada peluang, pergilah ke laluan Malaysia. Mungkin hati Anda akan menemui ketenangan." Lagi-lagi laluan Malaysia. Di dalam hati Amy, keraguan dan harapan mula bercampur aduk. Adakah ia benar-benar berbeza atau sekadar mainan psikologi? Beberapa hari kemudian, semasa menyemak jadual tugasnya, Amy menahan nafas apabila melihat tulisan London, Kuala Lumpur. Dia merasakan degupan jantungnya bertambah laju. Laluan Malaysia yang misteri itu akhirnya tiba gilirannya. Dengan perasaan yang bercampur baur, dia menyemak jadual hari itu berulang kali. Jika ia benar-benar istimewa, adakah saya akan berubah? Amy, adakah Anda sudah bersedia? Di dalam bilik taklimat, Julia menegurnya. Julia adalah pramugari senior dengan pengalaman 20 tahun, seorang legenda yang telah memenangi pelbagai anugerah kecemerlangan. "Ya, adakah saya perlu melakukan persiapan khas?" Julia tersenyum, senyuman yang memancarkan cahaya istimewa. "Dari segi teknikal lakukan seperti biasa, tetapi yang paling penting, walau apapun yang berlaku, lihatlah dengan mata Anda dan rasakan dengan hati Anda. Buang semua tanggapan awal, buka pintu hati Anda. Itu yang paling penting." Lagi-lagi kata-kata misteri. Keresahan dan jangkaan Amy semakin memuncak. Apa yang menanti saya di sana? Pagi hari berlepas, Amy merapikan seragamnya di hadapan cermin dan menarik nafas dalam-dalam. Hari ini, misteri itu akan terungkai. Setibanya di lapangan terbang, dia menyedari rakan setugas untuk laluan Malaysia mempunyai riak wajah yang jelas berbeza. Masing-masing kelihatan tenang, ceria, dan penuh tenaga. Semua, hari ini adalah penerbangan MH209 dari London ke Kuala Lumpur. Mari kita mulakan pemeriksaan terakhir. Suara Julia penuh semangat. Amy dan kru lain melakukan persiapan kabin dengan lebih teliti daripada biasa. "Ada apa-apa yang berbeza ke? Semua orang nampak lain macam hari ini," tanyanya kepada rakan sekerja Sofia. Sofia tersenyum. "Sebenarnya, kitalah yang berubah. Sesiapa yang terbang ke laluan Malaysia secara semula jadi akan menjadi lebih hangat dan ramah." Sebelum sempat dia memikirkan maksud kata-kata itu, proses menaiki pesawat bermula. Amy berdiri di pintu pesawat untuk menyambut penumpang. Penumpang Malaysia yang pertama muncul. "Selamat pagi, selamat datang ke pesawat," sapa Amy dalam bahasa Inggris. Penumpang itu memberikan senyuman yang sangat lebar dan mengangguk mesra. "Terima kasih banyak ya," katanya dengan suara yang lembut. Di sebalik kata-kata itu, Amy merasakan keikhlasan yang mendalam. Tanpa sadar, dia membalas dengan senyuman yang lebih lebar. Penumpang terus masuk satu demi satu. Amy menyapa setiap daripada mereka dan mula menyadari satu perubahan. Kabin itu sangat tenang. Dalam laluan antarabangsa yang pernah dikendalikannya, suasana biasanya bising dengan orang bercakap kuat, menggunakan telepon dengan suara lantang, atau tergesa-gesa bergerak. Namun, penerbangan ini tenang seperti di dalam perpustakaan, tetapi bukan suasana yang dingin, melainkan suasana yang hangat dan stabil. Adakah ini suasana istimewa laluan Malaysia? Selesai proses menaiki pesawat, dan semasa persiapan berlepas, Amy ditugaskan di kelas ekonomi. Walaupun gementar, dia memulakan demonstrasi keselamatan. Apa yang mengejutkannya ialah ramai penumpang melihat tunjuk cara keselamatan itu dengan penuh perhatian. Di laluan lain, kebanyakan penumpang akan membaca majalah, bermain telepon atau tidur. Namun di sini, banyak pasang mata mengikut setiap pergerakannya. "Saya rasa kerja saya dihormati," fikir Amy. Selepas berlepas, perkhidmatan makanan bermula.
Amy mengalami kejutan seterusnya semasa mengedarkan talam makanan. "Ence, mau ayam atau pasta?" "Ayam, tolong ya. Terima kasih." Selepas seorang lelaki warga emas Malaysia menjawab, Amy menyerahkan makanan kepadanya. Mengikut prosedur biasa, dia akan terus bergerak ke penumpang seterusnya. Namun, kata-kata lelaki itu membuatkan langkahnya terhenti. "Terima kasih nak, susah-susah sahaja. Terima kasih banyak ya." Dalam kata-kata itu terkandung rasa syukur yang tulus dari lubuk hati. Amy telah mengedarkan ribuan makanan sebelum ini, tetapi tidak pernah menerima ucapan terima kasih yang begitu ikhlas. Apabila tiba masa untuk mengutip talam makanan, Amy menolak troli ke hadapan. Di sana, dia melihat pemandangan yang sukar dipercayai. Ramai penumpang telah menyusun peralatan makan dengan rapi, membungkus sisa sampah menjadi kecil, dan membersihkan talam makanan mereka. Saya tidak pernah melihat perkara seperti ini. Seorang penumpang wanita malah menggunakan tisu untuk mengelap mejanya sendiri sehingga bersih. Seorang lagi penumpang lelaki memenyekkan cawan plastik yang telah digunakan dan menyusunnya dengan kemas di satu sudut talam. Amy terus mendengar ucapan terima kasih, maaf menyusahkan, semasa mengutip talam. Setiap kali mendengarnya, dia berbisik di dalam hati, "Sepatutnya saya yang berterima kasih kepada Anda." Setelah perkhidmatan selesai dan tiba waktu rehat, Amy berbual dengan Julia di dapur. "Sangat menakjubkan, bukan?" kata Julia sambil tersenyum melihat wajah Amy. "Saya hampir tidak percaya. Mengapa semua orang begitu bersopan santai dan bertimbang rasa? Itulah budaya Malaysia. Mereka memanggilnya sebagai budi bahasa atau kemanusiaan. Satu kehangatan dan sifat ramah yang sentiasa suka membantu. Ia adalah semangat yang sudah mendarah daging dalam diri mereka." Amy kemudian pergi memeriksa tandas. Biasanya, memeriksa tandas dalam penerbangan jarak jauh adalah tugas yang paling tidak disukai kru. Namun, sekali lagi dia terkejut. Tandas digunakan dengan sangat bersih. Tiada titisan air pada tempat duduk tandas, lantai tidak basah, dan tisu tangan semuanya dibuang dengan kemas ke dalam tong sampah. Adakah ini perkara biasa bagi mereka? Yang lebih mengejutkan, seorang wanita Malaysia yang keluar dari tandas mengangguk kepada Amy sambil berkata, "Terima kasih kerana menjaga kebersihan tandas ini. Penat awak bekerja." Amy terdiam seketika. Ini kali pertama dia bertemu penumpang yang mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan selepas menggunakan tandas. "Kami cuma melakukan tugas kami sahaja," bisik hatinya. Penerbangan sudah separuh jalan, dan ramai penumpang sudah tidur. Di dalam kabin yang sepi, Amy termenung. "Jika semua orang boleh bertimbang rasa sebegini, kerja kami akan menjadi lebih bermakna." Lamunannya terhenti oleh satu gegaran tiba-tiba. Pesawat bergoyang dengan kuat, dan lampu isyarat tali pinggang keledar menyala. "Para penumpang sekalian, ini adalah pengumuman daripada Kapten. Terdapat gelora udara di hadapan. Demi keselamatan Anda, sila pakai tali pinggang keledar Anda." Amy segera ke kabin untuk melakukan pemeriksaan. Dia bimbang akan berlaku keresahan dan kekacauan, tetapi apa yang dilihatnya ialah suasana yang teratur. Semua penumpang memakai tali pinggang dengan tenang. Tiada siapa yang menjerit atau panik. Apabila gegaran menjadi lebih kuat, seorang wanita muda warga asing kelihatan sangat ketakutan. Seorang lelaki Malaysia yang duduk di sebelahnya menyedari keadaan itu dan menenangkannya dengan lembut. "Jangan risau, ia akan berlalu sekejap lagi. Kita selamat." Amy sangat terharu melihat pemandangan itu. Dalam keadaan diri sendiri mungkin merasa tidak selamat, mereka masih mampu mempedulikan orang di sekeliling. Disitulah dia melihat kedalaman hubungan sesama manusia yang tidak pernah dialaminya sebelum ini. Selepas gelora udara berlalu, Amy mula mengedarkan air minuman. Apabila dia sampai ke wanita warga asing tadi, wanita itu meluahkan rasa syukurnya. "Terima kasih. Encik di sebelah ini sangat baik. Dia banyak membantu saya. Walaupun saya takut, tetapi melihat ketenangannya, saya juga menjadi tenang." Amy tersenyum dan menjawab, "Rakyat Malaysia memang terkenal dengan sifat bertimbang rasa terhadap orang yang dalam kesusahan. Ya, ia budaya yang sangat hebat." Selepas perbualan itu, Amy kembali ke dapur. Sofia sudah menunggunya. "Macam mana? Sudah menemuinya?" "Saya sudah menemuinya, tetapi saya rasa saya belum memahaminya sepenuhnya." "Bagaimana boleh ada begitu ramai penumpang yang bersopan dan bertimbang rasa?" Sofia berkata dengan tenang, "Ini baru permulaan. Tunggu sehingga Anda sampai ke Malaysia, Anda akan lebih terkejut." Amy memandang keluar tingkap. Cahaya fajar mula menyingsing di ufuk timur, tinggal 3 jam lagi sebelum mendarat di Kelia. Hati Amy dipenuh harapan dan rasa ingin tahu.
Malaysia, tempat apakah Anda sebenarnya? Kejutan kecil di atas pesawat telah menguatkan lagi jangkaannya terhadap negara yang belum dikenalinya ini. Dia mempunyai gerak hati bahwa di tanah yang bakal dikunjunginya nanti, akan ada lebih banyak penemuan yang menanti. Para penumpang sekalian, kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur sebentar lagi. Waktu tempatan ialah 3.30 petang, dengan suhu 30 darjah Celcius. Selepas pengumuman tamat, Amy mula memeriksa kabin. Sekali lagi dia terkejut melihat ramai penumpang telah mengembalikan tempat duduk ke posisi asal, melipat meja, dan mengumpulkan sampah mereka sendiri. Seolah-olah mereka mahu meringankan beban kru. Suasana tenang dan sedikit tegang menyelubungi kabin semasa persiapan mendarat. Dari tingkap, kelihatan garis pantai yang indah dan kehijauan hutan tropika. Ramai penumpang melihat keluar dengan penuh rindu. Itulah tanah air kami Malaysia, kata seorang remaja lelaki yang duduk di tepi Amy. Matanya bersinar. Wah, nampak jauh lebih hebat daripada dalam buku teks, balas Amy. Pesawat mendarat dengan lancar di landasan. Amy diselubungi perasaan pelik. Bermula sekarang, pengalaman Malaysia yang misteri akan bermula. Semasa keluar, penumpang beratur dengan sangat rapi. Di sini, Amy sekali lagi menyaksikan perbezaan budaya. Barisan itu sangat teratur. Tiada siapa yang cuba memotong, semua menunggu giliran dengan tenang. Di lapangan terbang Amerika atau Eropah, kesesakan dan memotong barisan adalah perkara biasa. Terima kasih Tuan, selamat bercuti. Apabila Amy menyapa di pintu keluar, ramai penumpang melambai mesra dan membalas ucapan terima kasih. Selepas penumpang terakhir turun, Julia berjalan ke arah Amy. Bagaimana perasaannya? Sangat tenang sehingga sukar dipercayai. Tetapi saya rasa saya masih belum faham sepenuhnya apa yang dimaksudkan oleh senior tentang keistimewaan itu. Julia tersenyum. Itu hanya akan bermula sekarang. Dalam tempoh 24 jam ini, Anda akan melihat wajah sebenar tempat ini. Selepas selesai urusan pembersihan kabin, Amy dan kru yang lain menuju ke kaunter imigresen khas kru. Amy, lihat di sana. Sofia menunjuk ke arah barisan imigresen penumpang biasa. Di sana terpampang pemandangan yang menakjubkan. Hampir 300 orang beratur dalam satu barisan yang sempurna, menunggu giliran dengan diam. Tiada yang menolak, tiada yang bersuara tinggi. Saya tidak pernah melihat barisan imigresen yang sebegini teratur, bisik Amy. Seorang kru senior, Thomas, menyahut dari tepi. Di Malaysia, ini adalah perkara biasa. Disiplin dan rasa hormat mengalir dalam darah mereka. Selepas selesai urusan imigresen dan berjalan di dalam lapangan terbang, Amy terus menemui perkara baru. Lantainya sangat bersih sehingga berkilat, malah secebis sampah pun tidak kelihatan. Tandasnya berbau harum dan cerminnya bersih tanpa titisan air. Ia kelihatan seperti sebuah galeri. Semasa menunggu bagasi, Amy memerhatikan keadaan sekeliling. Dia menyaksikan satu kejadian kecil. Seorang lelaki secara tidak sengaja menjatuhkan sekeping kertas kecil. Dia segera menyadarinya, mengutipnya, dan memasukkannya ke dalam poket sendiri. Walaupun ada tong sampah berhampiran, dia seolah-olah mahu membawanya sehingga menemui tempat yang betul-betul sesuai. Membawa sampah sendiri adalah perkara biasa. Tetapi mengapa saya rasa begitu terharu? Untuk ke hotel, mereka menuju ke stesen taksi. Di sana, deretan taksi yang bersih seperti kereta baru sedang menunggu. Pemandunya semua memakai seragam yang kemas. Setiap kereta dijaga dalam keadaan sempurna. Sila ke sini, seorang pemandu taksi membuka pintu dan menyambut Amy dengan mesra. Pemandu itu memasukkan bagasi ke dalam bak dengan berhati-hati dan tersenyum mesra sebelum kembali ke tempat duduk pemandu. Di dalam kereta, ia sangat bersih dan ada disediakan botol air mineral. Mahu kemana, Cik? Ke Hotel Grand Hyatt di Bukit Bintang, tolong, jawab Julia. Pemandu itu mengangguk hormat dan memulakan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Amy terpaku melihat pemandangan luar. Jalan yang teratur, lanskap yang terjaga, dan yang paling penting, orang ramai yang bergerak dengan tertib. Cik pertama kali ke Malaysia? Tanya pemandu itu lembut. Ya, kali pertama. Oh, kalau begitu, lihatlah di sebelah sana. Itulah menara berkembar Petronas KLCC. Hari ini cuaca baik, jadi ia nampak sangat cantik. Pemandu itu seperti seorang pemandu pelancong yang bersemangat memperkenalkan pelbagai mercu tanda. Ini bukan sekadar perkhidmatan, tetapi Amy dapat merasakan satu kebanggaan untuk berkongsi keindahan tanah airnya sendiri. Setibanya di hotel, pemandu itu sekali lagi turun dan membuka pintu dengan sopan serta mengeluarkan bagasi. Terima kasih. Semoga Anda seronok di Malaysia. Melihat senyuman tulus pemandu itu,
Amy juga membalas dengan senyuman tanpa sadar. Melangkah masuk ke lobi hotel, satu lagi budaya kehangatan menyambutnya. Selamat datang, semua kaki tangan counter menyapa serentak dan menguruskan pendaftaran dengan teliti. Saya akan hantarkan Cik ke bilik. Sebelum menaiki lift, Amy perasan ada satu botol kecil cecair pembasmi kuman yang disediakan khas untuk menekan butang lift agar tetap bersih. Malah butiran sekecil itu pun diberikan perhatian. Di dalam bilik, Amy terpukau dengan pemandangan Bandar Raya Kuala Lumpur dari tingkapnya. Esok pagi jam 9 kita akan berkumpul untuk lawatan bandar ya, kata Julia. Amy mengangguk. Terima kasih, saya sangat menantikannya. Apabila bersendirian, Amy menyadari ada sekeping kad bunga orkid yang cantik di atas katil. Dia memegangnya dan melihat koraknya yang halus. Terkandung di dalamnya ketelitian seorang pakar dan keikhlasan dalam menyambut tetamu. Untuk makan malam, Amy pergi ke restoran di dalam hotel. Di pintu masuk, dia disambut oleh seorang pelayan wanita yang bercakap bahasa Inggris dengan sempurna. Selamat datang. Untuk seorang? Ya, seorang. Sila ke sini. Sebaik sahaja duduk, tuala lembab yang sejuk dihantar. Amy mengelap tangannya sambil menikmati suasana restoran. Cik mau minum apa? Air kosong sahaja, tolong. Apabila air dihantar, Amy tidak dapat menahan rasa kagum. Cantiknya, ketul ais di dalam gelas nampak jernih, dan hiasan limau nipisnya seperti satu karya seni. Ia bukan sekadar segelas air, ia terasa seperti sebuah karya agung. Makanan yang dihidangkan juga sama. Setiap hidangan disusun dengan sempurna, warna dan keseimbangannya dirancang dengan teliti. Ini adalah hasil seni. Apabila Amy selesai makan dan mahu meninggalkan restoran, semua kaki tangan tersenyum dan mengucapkan selamat jalan. Terima kasih banyak, kami harap dapat berjumpa Cik lagi. Semasa di dalam lift, Amy diselubungi perasaan yang aneh. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu di dalam hati saya mula berubah. Kembali ke bilik, dia berbaring di katil sambil memandang siling. Mengapa segala-galanya di sini begitu bersopan santai dan penuh dengan sifat bertimbang rasa? Keesokan paginya, Amy bangun awal dan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Jam 7 pagi, jalanan sudah mulai sibuk. Pekerja pejabat yang memakai kemeja kemas berjalan dengan tertib menuju ke stesen LRT. Masuk ke kedai serbaneka, juruwang menyapa dengan penuh semangat. Selamat datang. Amy membeli segelas kopi. Juruwang menggunakan kedua-dua belah tangan semasa menerima wang dan memulangkan baki. Terima kasih, sila datang lagi. Setiap perincian kecil ini menyentuh hati Amy. Dalam perjalanannya, dia melihat pemilik kedai membersihkan kawasan di hadapan kedai mereka. Orang ramai beratur dengan teratur untuk menaiki bas. Dan yang paling penting, wajah-wajah yang memancarkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan. Mereka tidak menganggap kerja sebagai beban, tetapi sebagai satu kehormatan. Kembali ke hotel, kru yang lain sudah berkumpul. Semua, hari ini kita akan melawat Kuala Lumpur dengan bimbingan Encik Hasan. Seorang lelaki dengan senyuman manis menyapa mereka. Selamat pagi semua, hari ini saya akan cuba sedaya upaya untuk menunjukkan pesona Kuala Lumpur kepada Anda. Menaiki bas, lawatan bermula. Dari Batu Caves ke Dataran Merdeka, sambil melawat setiap mercu tanda, hati Amy dipenuhi dengan penemuan baru. Waktu makan tengah hari, Encik Hasan membawa mereka ke sebuah restoran nasi lemak lama yang terselip di dalam lorong kecil. Restoran ini sudah mula dikunjungi sejak zaman datuk saya lagi. Sebaik masuk, pemilik kedai yang sudah berusia menyambut mereka dengan hangat. Selamat datang, tetamu dari luar negara ya. Selepas Encik Hasan menjelaskan, pemilik itu tersenyum gembira. Harap Anda semua sukakan rasa asli Malaysia. Sambil melihat menu, Amy bertanya kepada Sofia yang duduk di sebelahnya. Sudah berapa kali Anda ke Malaysia? Ini sudah kali ke-15. Tetapi setiap kali saya datang, pasti ada penemuan baru. Adakah ia tempat yang begitu mempesonakan? Sofia menjawab dengan tenang. Tempat ini mengajar saya banyak perkara penting. Menghormati orang lain, mementingkan butiran, dan kepentingan mempunyai rasa bangga terhadap kerja kita. Kata-kata Sofia membuatkan Amy termenung. Inikah keistimewaan yang dimaksudkan oleh para senior? Makanan dihidangkan. Walaupun ia hanyalah nasi lemak yang ringkas, tetapi keindahan susunannya dan aromanya membuatkan semua orang kagum. Sila nikmati, kata Encik Hasan. Amy pertama kali merasai nasi lemak itu. Rasa lemak santan yang kaya dan sambal yang mempunyai kedalaman rasa membuatkan dia terharu. Pemilik kedai tersenyum melihat mereka, gembira melihat Anda menyukainya. Makanlah perlahan-lahan. Selepas makan tengah hari, mereka menaiki bas semula menuju ke Bukit Bintang.
Seterusnya, saya akan tunjukkan kepada Anda sisi Malaysia yang paling moden dan bertenaga. Di bawah bimbingan Encik Hassan, mereka berdiri di lintasan pejalan kaki yang sibuk. Sebaik sahaja lampu isyarat bertukar, orang ramai dari pelbagai arah mula melintas. Di sini, saya mahu Anda perhatikan satu perkara. Encik Hassan menunjuk ke arah lintasan itu. Walaupun ada begitu ramai orang, tiada siapa yang berlanggar antara satu sama lain. Aliran manusia sangat lancar, dan yang paling penting, tidak ada satu pun sampah yang kelihatan. Amy sangat terkejut. Memang benar, di tengah-tengah kesesakan sebegitu, jalanan tetap bersih. Rakyat Malaysia mempunyai tabiat membawa pulang sampah sendiri jika tiada tong sampah, jelas Encik Hassan dengan bangga. Ia budaya yang sangat hebat. Hati Amy mula berubah sedikit demi sedikit. Lawatan tamat dan mereka kembali ke hotel. Amy melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap yang berkilauan. Tempat ini mempunyai sesuatu yang istimewa. Pintu biliknya diketuk. Julia berdiri di sana. Boleh kita berbual sekejap? Tentu sekali. Julia duduk di tepi katil. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Malaysia? Amy berfikir sejenak sebelum menjawab. Sangat terharu sehingga sukar digambarkan. Tetapi mengapa ia begitu menyentuh hati saya? Saya masih belum faham sepenuhnya. Julia tersenyum tenang. Itulah keajaiban Malaysia. Di permukaannya nampak seperti keramahan biasa, tetapi di dasarnya terdapat falsafah yang mendalam. Di Malaysia, ada semangat budi bahasa. Ia bukan sekadar perkhidmatan, tetapi satu keikhlasan dari hati, saling memahami, dan semangat suka membantu. Julia memandang keluar tingkap dan menyambung. Semasa saya mula bekerja dulu, saya juga sesat seperti Anda. Tidak tahu mengapa saya melakukan kerja ini, tidak tahu apa maknanya. Amy mendengar dengan tekun. Kemudian, Anda berubah selepas pengalaman laluan Malaysia, bukan? Ya. Selepas menyentuh keikhlasan rakyat Malaysia, baru saya sedar hakikat perkhidmatan. Ia bukannya bermaksud merendahkan diri kepada pelanggan, tetapi ia adalah pengabdian sepenuh hati. Kata-kata itu membuatkan Amy termenung. Selama ini dia menganggap tugas pramugari hanyalah sebagai industri perkhidmatan, semata-mata menjawab permintaan penumpang dan menyelesaikan masalah. Tetapi apa yang dilihatnya di Malaysia adalah berbeza. Di sana wujud satu hubungan yang indah berdasarkan rasa hormat menghormati. Esok adalah penerbangan pulang, kata Julia. Amy merasa sedikit sedih. Rasanya saya mahu tinggal di sini lebih lama lagi. Bukan Anda seorang sahaja yang merasa begitu, kami semua juga merasakannya. Keesokan paginya, Amy menuju ke Kelia. Kali ini dia akan menaiki pesawat pulang sebagai seorang kru yang berbeza. Semasa proses menaiki pesawat bermula, Amy memutuskan untuk menyambut penumpang dengan perspektif baru. Sebelum ini dia hanya tersenyum biasa, tetapi kali ini dia memandang tepat ke mata setiap orang dengan rasa selamat datang yang tulus. Selamat datang ke pesawat, semoga Anda mendapat penerbangan yang menyenangkan. Penumpang nampaknya menyadari perubahannya, dan dia mendapat maklum balas yang lebih hangat daripada biasa. Selepas berlepas, perkhidmatan bermula. Sebuah keluarga warga asing telah menyepahkan kawasan tempat duduk mereka dan membiarkan anak-anak bermain di lorong sehingga menghalang laluan. Jika Amy yang dulu, dia mungkin akan merasa rimas. Namun sekarang, dia mempunyai perasaan yang berbeza. Mereka bukan berniat jahat, cuma perbezaan budaya sahaja. Amy berjalan dengan lembut, tersenyum kepada anak-anak itu dan berkata, "Sedang mengembara di dalam kabin ke? Saya ada lencana sayap khas daripada kapten untuk Anda." Mata kanak-kanak itu bersinar gembira. Ibu bapa mereka juga menunjukkan riak wajah berterima kasih. Ia bukan satu arahan, tetapi satu keadaan yang diubah dengan sifat bertimbang rasa. Semasa waktu makan, Amy mengedarkan talam sambil memerhatikan reaksi penumpang Malaysia. "Sila nikmati. Terima kasih ya." Reaksinya sama seperti semalam, tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeza di dalam hatinya. Setiap kali mendengar ucapan terima kasih itu, dia mula merasakan makna mendalam pekerjaannya. Di tengah penerbangan, seorang ahli perniagaan Malaysia mendekati Amy. "Maaf cik, penumpang di sebelah saya nampaknya kurang sihat." Amy segera ke tempat duduk tersebut. Seorang wanita muda warga Amerika kelihatan pucat. "Cik oke? Saya rasa kurang selesa." Amy segera bertindak, membawakan air dan tuala sejuk. Semasa dia menjaga pesakit itu, ahli perniagaan Malaysia tadi, dengan diam, meninggalkan tempat duduknya untuk memberi ruang. "Saya rasa lebih baik sekarang. Terima kasih," kata wanita itu apabila keadaannya stabil. Amy berkata kepada ahli perniagaan tadi, "Terima kasih banyak atas bantuan Encik." Dia tersenyum lembut dan menjawab, "Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk saling membantu bila di tempat orang, bukan?"
Kata-kata itu membuatkan Amy sekali lagi menghayati apa yang dipelajarinya di Malaysia, saling membantu. Ya, itu adalah satu hubungan mendalam yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Setibanya di New York, proses keluar bermula. Amy berdiri di pintu keluar dengan sepenuh hati mengucapkan selamat tinggal kepada setiap penumpang. Terima kasih, sila jalan dengan hati-hati. Penumpang Malaysia melambai mesra, dan yang mengejutkan, penumpang barat yang biasanya lalu dengan wajah tanpa emosi, hari ini ramai yang tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Selepas semua penumpang turun, Julia meletakkan tangan di bahu Amy. Perasan tak? Kerana perubahan Anda, penumpang juga mula berubah. Amy mengangguk dengan yakin. Kemanusiaan dan budi bahasa yang saya lihat di Malaysia bukan sekadar budaya, tetapi satu falsafah hubungan sesama manusia. Betul. Itulah sebabnya kami menganggap laluan Malaysia sangat istimewa. Laluan ini mengingatkan kita kepada hakikat sebenar pekerjaan kita. Beberapa bulan kemudian, Amy ditugaskan mengendalikan pelbagai laluan antarabangsa. Di mana-mana laluan pun, dia tidak pernah melupakan semangat keikhlasan itu. Penilaian daripada penumpang terhadapnya semakin tinggi, dan pujian terhadap layanannya bertambah banyak. Suatu hari, Amy dilantik sebagai tenaga pengajar untuk latihan kru baru. Dia berdiri di hadapan ramai kru baru. Pekerjaan kita bukan sekadar industri perkhidmatan, tetapi pekerjaan yang menghubungkan hati manusia. Amy mula menceritakan pengalamannya. Pemandangan yang dilihatnya di Malaysia, keharuan yang dirasainya, dan bagaimana ia mengubah falsafah hidupnya. Di Malaysia, saya menemui satu falsafah mendalam yang dipanggil budi bahasa. Ia adalah semangat bertimbang rasa terhadap orang lain dan melakukan yang terbaik dari hati kita. Kru baru mendengar dengan teliti, tetapi jangan salah faham. Semangat ini bukan hanya milik Malaysia. Semangat ini ada di dalam hati setiap seorang daripada kita, cuma ia sedang tertidur. Selepas latihan tamat, seorang pendatang baru mendekatinya. Cik Amy, sebenarnya tugasan pertama saya nanti adalah ke laluan Malaysia. Tahniah, ia akan menjadi pengalaman yang sangat hebat. Tetapi saya gementar. Semua orang kata itu laluan istimewa, tapi saya tak tahu apa yang istimewanya. Amy teringat dirinya yang dulu. Saya hanya ada satu nasihat untuk Anda. Dia memandang mata kru baru itu. Gunakan hati yang terbuka untuk menerima segalanya. Dan yang paling penting, beranilah untuk menyadari perubahan di dalam hati Anda sendiri. Perubahan? Ya. Malaysia adalah seperti cermin yang memantulkan wajah sebenar diri kita. Beberapa tahun kemudian, Amy dijemput untuk berucap di satu persidangan khas Persatuan Pramugari. Profesional industri penerbangan dari seluruh dunia berkumpul untuk mendengar kisahnya. Apa yang mengubah kerjaya penerbangan saya ialah pertemuan dengan satu laluan, suaranya bergema di dalam dewan. Pengalaman ini membuatkan saya berfikir semula secara mendalam tentang makna perkhidmatan. Amy memandang hadirin dari atas pentas. Perkhidmatan sebenar bukan sekadar tugasan kerja, tetapi ia adalah hubungan mendalam sesama manusia. Selepas ucapan tamat, seorang lelaki Malaysia mengangguk hormat di hadapan Amy. Terima kasih banyak atas ucapan yang hebat tadi. Saya adalah bekas pramugara dari sebuah syarikat penerbangan Malaysia. Amy membalas hormat dengan sopan. Lelaki itu menyambung dengan senyuman lembut. Mendengar ucapan Cik Thompson, saya sangat terharu. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat berterima kasih kerana Anda begitu memahami dan menyebarkan budaya kami. Bukan. Sayalah yang harus berterima kasih kerana Malaysia telah mengajar saya begitu banyak perkara. Lelaki itu mengangguk perlahan. Tetapi budi bahasa dan kemanusiaan bukan hanya milik Malaysia, bukan. Ia sepatutnya wujud dalam hati semua orang sebagai kualiti murni manusia. Ya, betul, mata Amy berkaca. Merentasi budaya dan sempadan menghubungkan hati dengan hati, itulah matlamat yang harus kita kejar. Dalam perjalanan pulang, Amy mendongak ke langit. Di langit senja, terdapat satu garisan putih kapal terbang yang berwarna jingga indah. Di bawah awan itu, hari ini juga ada seseorang yang sedang memberikan layanan sepenuh hati kepada orang lain. Dia teringat dirinya yang dulu, seorang kru baru yang kepenatan dan hilang arah tujuan. Kini, dia berdiri di kedudukan yang mampu memberi inspirasi kepada ramai orang. Segalanya bermula daripada pertemuan dengan laluan Malaysia. Hidup Amy berubah sepenuhnya kerana pertemuan dengan Malaysia. Namun, ia bukan sekadar satu pengalaman budaya asing, tetapi ia adalah saat di mana benih keikhlasan yang lama tertidur di dalam hatinya mula bercambah. Dalam perhubungan sesama manusia, perbezaan budaya ada kalanya menjadi penghalang. Namun apabila kita merentasi tembok itu dan berkomunikasi dengan hati, barulah kita benar-benar dapat terhubung.
Apa yang dipelajari Amy di Malaysia bukan sekadar teknik perkhidmatan, tetapi sikap menghormati dan melayani orang lain dengan ikhlas. Itu adalah nilai sejagat yang melangkaui negara dan budaya. Mungkin dalam kehidupan seharian kita, jika kita lebih sedikit bertimbang rasa dan meletakkan diri kita di tempat orang lain, dunia ini akan menjadi lebih hangat dan indah. Bagaimana pendapat Anda? Video kali ini berakhir di sini. Sila tulis pendapat dan perasaan Anda di ruangan komen. Jangan lupa langgan saluran ini dan tekan butang suka. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat tinggal.